duit insurans. Dia pun mau tau. Dengar dari mulut mak dia sendiri. Dia kata nak bagi anak angkat dia separuh. Dahsyat. Okay, kita nak start. So, jap. FIP, thank you. Cepatlah sambung. Okay, ekspresi hari ni tentang mak dia masuk rancangan. Siapa yang report tu tak tahulah, mungkin ramai sangat yang add, so dia terkejut kot. Kak sambung. Okay, hari ni cerita dia, mak dia ada panggil masuk rancangan. So dalam rancangan tu tanya pasal anak dia. So sekarang ni mak dia ni macam dah nak masuk pihak lain, dah nak masuk pihak sebelah lain. Sebab korang ingat tak yang pondan dua orang tu, yang nama Hippo dengan Anna, yang gemuk seorang, yang muka bapuk tu seorang tu, dua orang bapuk tu. Yang dua ni sebenarnya rapat tau dengan Tengmo. Lepas tu dua orang ni sentiasa cari bukti untuk nak tolong anak punya mak ni. Anak dia ni, mak ni yang Tengmo nak tolong. Tapi dibalikkan hari ni mak dia cakap Hippo dengan Anna ada terlibat dalam kes pembunuhan ni. Nampak tak? Dia kata Anna dengan Hippo ada terlibat. So saya macam, Mak makan ubat ke apa mak? Mak mabuk ke apa mak? Mak pening ke apa? Ke mak dah dapat 30 juta tu mak rasa otak mak dah senang dah. Saya pun rasa marah lah. Sebab Hippo dengan Anna ni sebenarnya dia tolong cari, tolong update, tolong anything, tolong untuk nak selamatkan anak dia, untuk nak selamatkan, nak siasat tentang anak dia. Tapi hari ni mak dia cakap, aku tak maaf kat Hippo, aku tak maaf dekat Anna sebab Hippo dengan Anna ni macam ada terlibat dalam kes ni. Wah, dia kata. Lepas tu yang pengacara tu cakap, ada bukti ke? Dia cakap ada bukti sebab CCTV. Memanglah ada bukti sebab yang perempuan pondan dua orang tu nak pergi tempat kejadian, nak tahu apa sebenarnya, mestilah ada dalam tu. Lepas tu dia pergi kat sana, mestilah kena jumpa dengan Ketik sebab Ketik ada kat sana. Nak pergi jumpa siapa? Betul tak? Mestilah kena pergi jumpa Ketik, nak tahu keterangan macam mana berlaku kes. Tapi mak dia fikir macam tu. Lepas tu dia cakap dia ampunkan, dia maafkan dekat lelaki yang nama Po. Yang nama Po ni lelaki VVIP dengan lelaki yang nama Robert. Dua lelaki ni lah. Dua lelaki ni yang mak dia bagi kira ampun, mak dia bagi maaf lah dua lelaki ni. Tapi dengan Anna, dengan Ketik, dengan Hippo dia tak bagi, dia tak maafkan. So kenapa kau tak maafkan? Kenapa kau nak marah sangat dengan Anna dengan Hippo? Sedangkan Anna dengan Hippo ni tolong anak kau, tolong siasat untuk anak kau, tolong cari bukti untuk anak kau. Betul tak? Dia tak nak maaf, tapi dia maaf yang lelaki dua orang, yang VVIP tu, yang nama Po dan Robert. Po dan Robert. Yang bagi duit dekat mak dia adalah Robert. Kau akak ada post tadi gambar tapi dah kena block. Yang Robert ni bagi duit kat mak dia 30 juta. Mak dia cakap, saya nak duit ni. Mak dia kira macam ni, satu kali anak dia pelakon dapat 1 juta. So kemungkinan anak dia masih mungkin anak dia boleh hidup lagi 30 tahun. So dia kira 1 juta kali dengan 30 tahun dapat 30 juta baht. Mak dia rasa macam dah cukup untuk dia. So dia maafkan. Dia kata dia maafkan, dia tak nak panjangkan kes ni. Tapi dia tak cakap kata nak tutup kes. Korang jangan salah faham. Dia tak cakap kata dia nak tutup kes. Cuma dia cakap dia ampunkan dan dia tak nak panjangkan cerita. Tapi kes siasatan ni terserah pada polis dan terserah pada lawyer. Cuma kat sini rakyat Thailand tengah marah sekarang ni, nak marah dekat mak dia sebab nampak sangat kata mak dia nak ke duit, mata duitan 3 juta. 30 juta baht tu bersamaan 3 juta Malaysia. 3 juta Malaysia lah. 3 juta Malaysia. Lepas tu pasal duit insurans, sebab dia ada tunjuk bukti surat insurans kan. Dia cakap anak dia ada buat insurans. Lepas tu dia cakap duit insurans dia pun nak. Sebab anak dia tak daftar pasal anak angkat. So anak angkat dia tak boleh. Lepas tu pengacara
Lepas tu pasal duit insurans, sebab dia ada tunjuk bukti surat insurans kan. Dia cakap anak dia ada buat insurans. Lepas tu dia cakap duit insurans dia pun nak. Sebab anak dia tak daftar pasal anak angkat. So anak angkat dia tak boleh. Lepas tu pengacara tu dia cakap, mak, kalau ikut undang-undang, duit ni walaupun dia tak terima anak angkat, walaupun tak ada bukti anak angkat, tapi dah masuk nama. So bila dah masuk nama tu akan jadi hak milik. Mak kata macam mana pun dia tak akan bagi. Dia nak separuh, dia cakap. Dia nak separuh lagi dia akan bagi. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Tak lag pun. Okey. Mak dia pula. Sekarang ni dia orang tengah pening tau. Macam mak dia tu nak masuk belah pihak lain pula. Belah pihak lelaki tau. Bukan pihak ketik tau. Pihak lelaki 2 orang. Yang nama Robert dengan Paul. Ada 2 lelaki tu. 2 lelaki gemuk. Robert dengan Paul. Korang top up dulu. Babi lah line payah sekat ni. Line siapa sekat? Line saya ke? Gana jadi lagu tu duit mah 3 juta mah. Kaya sekejap. Nampak kecewa dengan ramai kecewa dengan mak dia. Ramai kecewa. Mak dia je yang duduk dengan dia. Mak dia sebenarnya baru duduk dengan dia. Sebelum ni dia duduk dengan ayah dia. Ayah dia dah meninggal setahun lebih. So ayah dia dah meninggal, dia duduklah dengan mak dia. Tapi bukan stay selalu. Dia macam ada rumah sendiri. Tapi kadang dia pergi rumah mak dia. Kadang-kadang dia duduk rumah dia sendiri. Akak asal Thailand ke? Yes, akak asal Thailand. 3 juta tu tak banyak pun. Memanglah kalau ikutkan 3 juta tak banyak. Tapi dia fikir macam anak dia pelakon satu kali mungkin dapat 1 juta. So dia kira anak dia mungkin umur akan duduk lagi macam, mungkin akan sekarang ni umur anak dia 8. Mungkin dia target anak dia dalam 68 nak mati. Dia cakap macam 68. Dia target 30 tahun lagi. So dia kalikan 1 juta kali dengan 30. So dia minta 30 juta baht untuk ganti rugi kepada anak dia. Dia minta kat orang dekat orang yang nama Robert. So Robert tu berjanji nak bayar dekat mak dia pasal ganti rugi 30 juta baht. 30 juta baht. Tapi sekarang ni dia nak tuduh orang lain pula. Dia nak tarik orang lain pula untuk masuk dalam kes ni. Dia nak tarik orang lain. Lebih pentingkan duit lagi pada je. Betul. 30 juta baht tu kalau dalam RM berapa? Dalam 3 juta. 3 juta baht. Macam mana kes tu sekarang ni? Tapi mak dia tak cakap kata kes tu akan ditutup. Cuma mak dia cakap dia tak nak, dia kata dia tak nak panjangkan kes ni. Tak nak panjang, tapi serahkan kes ni kepada polis, kepada lawyer dan kepada mahkamah. Tengok keputusan mahkamah macam mana, siasatan macam mana. Kalau kata salah. Kalau kata tak salah, dia tak nak ambil hati. Dia tak nak ambil hati dah dekat dua lelaki VVIP tu. Robert tu siapa kak? Robert tu yang driver boat last tu. Sebab dia ada 2 orang yang driver, yang nama Robert dan nama Paul. Yang dua-dua lah VVIP. Dua-dua VVIP. Kak, kecek Kelantan sekali kak. Allah, nak kecek Kelantan pula. Kau orang lain tak behel pula kalau kita kecek Kelantan. Kak, Pipat. Yang tu adik ke abang dia, akak tak ingat dah. Tapi adik ke abang, akak tak ingat dah. Adik ke abang lah. Tapi adik ke abang dia tu memang tak puas hati lagi pasal mak dia. Dengar dia nak buat report pasal mak dia. Macam nak denda mak dia lah pasal terima duit ke apa, saya tak tahulah. Yang tu adik-beradik mak anak kau korang sendirilah. Cakap Thailand sekali kak. Dan mimi penham bahasa kak kecek lah macam molek. Kak cerita balik abang dia. Sebab akak tak kenal sangat abang dia. Adik dia pun akak tak kenal sangat. Sebab dulu akak tengok cerita je, akak tak follow sangat punya story dia ni. Cuma baru nak follow story dia masa dia meninggal ni. Sebab dah lama dia berhenti punya pelakon. Cantiknya akak, terima kasih cerita pasal roh dia kak. Oh okey, ada orang tanya pasal roh tu kan, yang makcik tua masuk dalam macam goyang kepala macam tu kan. Okey, akak nak cerita. Yang roh tu, makcik tu cakap, tolong saya sejuk sekarang ni. Dia tak bagi saya bangun, dia tak nak lepaskan saya. Yang dia cakap
Dia tak nak lepaskan saya. Lepas tu ada orang tanya, siapa yang tak nak lepaskan? Ada orang pegang kaki saya, tak bagi saya naik. Ada orang tanya pasal roh tu kan, yang makcik tua masuk dalam macam goyang kepala, macam tu kan. Okey, akak nak cerita. Yang roh tu, makcik tu cakap, tolong saya sejuk sekarang ni. Dia tak bagi saya bangun, dia tak nak lepaskan saya. Yang dia cakap dia tak nak lepaskan saya. Lepas tu ada orang tanya, siapa yang tak nak lepaskan? Ada orang pegang kaki saya, tak bagi saya naik, tak bagi saya naik atas air, macam tu. Lepas tu orang tanya, sekarang ni kamu dah mati belum? Saya dah mati dah, cuma saya tak boleh nak bangun, tolong saya sejuk, tolong saya sejuk, saya nak balik rumah, saya sejuk. Lepas tu dia tanya, sekarang ni kamu kat mana? Saya dekat bawah jabatan. Dia cakap, saya duduk bawah jabatan, tolong saya sejuk, tolong saya. Dia cakap macam tu je, tak ada lebih pada tu. Tak ada lebih pada tu. Top up data sis please. Saya okey, saya pakai wifi, mana nak tengok ada dekat FYP. Tak ada siapa pun, cuma dia faham bahasa Thai. Tak ada siapa pun, cuma dia faham. Macam mana boleh terjadi kesan-kesan lebam dan jeruk leher Tengmo tu, dan juga kesan luka dekat peha. Yang tu dia orang suspend bunuh, tapi mak dia nak tutup cerita kononnya dua lelaki tu baik. Tapi sebenarnya yang kita orang tak puas hatinya, memang Kih dibunuh, sengaja nak matikan. Macam nak matikan. Sebab tadi akak dah cerita dah, macam mana orang yang lemah, orang yang jatuh, tapi kau bodohkan, kau diam, kau tak nak report, kau tak nak cari, kau biarkan je. Sedangkan kau boleh nak selamatkan kawan. Boleh je nak baling punya baju, jaket live ke, yang pelapung tu ke, boleh je. Tapi kau tak nak. Lepas tu Sami tu pergi jabatan, tak ada, banyak bukan jumpa kat bawah jabatan pun, kat tepi ni je, depan punya JT parking je. Siapa sebenarnya yang bunuh arwah Tengmo? Yang tu kita pun tak ada bukti sebenarnya. Kita pun tak tahu siapa yang bunuh. Cuma kita boleh suspendnya, Kih ni memang Kih sengaja nak matikan. Sebab Tengmo dia tak suka bila orang nak sentuh dia. Sebab dia tak tahu yang manager dia ni ambil job luar bidang dia. Job luar bidang dia, maksudnya jadi mak ayam. Ketik tu jadi mak ayam. So nak jual ketik ni kepada VVIP tu. So dia tak puas hati, dia tak setuju. Dia bergaduh atas bot. Bila dia bergaduh atas bot, terjatuh dalam air. So bila terjatuh dalam air, dia tak nak kantoikan kini, dia matikanlah terus punya perempuan tu. Tak nak bagi perempuan tu naik. Jadi selamatlah dia sebab tak ada bukti. Sebab rasa macam okey, dah jatuh, pergi buat report, kemalangan, jatuh dalam air, tak sempat nak tolong. Tu je. So poli pun tengah siasat kaki dia, orang cakap kena kipas. Tapi kalau fikir logik, sebab orang doktor yang buat yang siasat punya, yang bedah siasat manyak yang terbesar dekat Bangkok tu, yang terfamous dekat Bangkok, dia pun dah cakap bukan kena kipas. Sebab cara punya luka tu bukan luka kipas. Sebab dia sangat-sangat cantik. Kalau kena kipas, betul kena kipas, dia luka dia tak cantik. Muka dia bengkak sebab air. Kak, yang orang cakap jumpa buku tu, yang buku tu orang hantar. Buku tu sebenarnya orang hantar, konon-konon dia tu macam ada rasa special. Macam ada, orang panggil apa, macam ada rasa special, boleh tahu apa yang jadi, apa yang berlaku datang bot. Dia rasa macam Tengmo tu masuk dalam mimpi dia, datang dalam mimpi dia, cerita apa jadi. Macam Tengmo tu minta tolong dia untuk sampaikan apa jadi kemalangan atas bot. So dia buat cerita satu buku dengan lagu, konon-kononnya inilah berlaku atas bot. Tapi nak percaya atau tidak, itu terserah kepada dia orang lah. Terserah pada dia orang. Sebab benda ni berkaitan dengan Tok Bomo. Bukan buku dari siapa pun. Buku ni dari Tok Bomo yang nak bagi tahu, kata Tengmo masuk dalam mimpi dia, nak bagi tahu apa terjadi dalam bot. Tu je. I say VVIP tu siapa? VVIP
ada yang bagi duit tu lah, yang bagi duit VIP. Kak boleh cerita balik tak, saya baru masuk, sorry. Betul ke mak dia kena ugut? Bukan mak dia kena ugut, mak dia tak kena ugut. Cuma mak dia cakap hari tu dia orang tak bagi mak dia jumpa pergi kat sana. Lepas tu dia cakap mak tunggu kat sini, nanti saya bawa orang pergi ambil mak untuk jumpa anak dia. Bukan ugut, cuma dia tak nak mak dia pergi situ. Lepas tu dia tak nak mak dia tu hebohkan cerita lah. Tapi tak kena ugut pun. Ha? Kakak dengan tamu siapa? Apa dia? Kakak dengan Temo ni siapa? Saya tak kena mengena dengan Temo pun. Saya cuma follow punya berita Temo je. Tapi saya tolong translate kan dalam bahasa Thailand kepada bahasa Malaysia. Kata Vivek itu menantu polis. Menantu polis. Tapi dengar saya dia bukan menantu polis. Dia anak polis rasanya. Apa orang tu tulis dalam buku tu? Dalam buku tu dia tulis pasal apa berlaku, siapa yang bunuh, dekat mana, kuasa mana. Macam cerita lah, macam cerita dari first ke rumah sampai ke bot. Macam first ke rumah, macam contohnya macam buku berapa, Temo jatuh dalam air, dekat kawasan mana, dekat kawasan mana dia ada ni. Lepas tu siapa yang bunuh, kenapa dia bunuh, apa, buku berapa. Dia ada macam dalam buku tu dia ada macam bagi jawapan lah, bagi orang panggil apa, bagi silap mata macam tu lah. Kenapa muka akak ada Temo? Mungkin dia masuk dalam jiwa saya kot. Cuba cerita kak pasal buku tu. Kak dah cerita tak? Kak, kenapa mak dia gaduh dengan kawan? Macam ni. Kenapa mak dia gaduh dengan kawan dia? Mak dia rasa tak puas hati dengan kawan dia yang nama Anna dengan Hippo. Mak dia rasa Emma dengan Hippo ni ada berkaitan kematian anak dia. Sedangkan dari saya follow first masa dia jatuh dalam air tu sampai sekarang, saya yang nampak yang betul-betul cari bukti ni, kawan dia dua orang ni betul-betul cari bukti. Yang nama Anna dengan Hippo yang betul-betul cari bukti. Tapi tiba-tiba hari ni mak dia cakap Anna dengan Hippo rasa ada kecurigaan dalam kes pembunuhan ni disebabkan Hippo ni pergi jumpa Ketik masa kejadian. So kalau fikir logik, aku nak pergi kejadian, mesti aku call punya Ketik. Sebab Ketik pergi tempat situ, sebab Ketik ada dekat Temo. So nak call ke siapa, mestilah call dia. So kalau sampai dekat situ, mestilah jumpa Ketik dulu. Dia cakap ada bukti sebab CCTV. Hippo tu pergi jumpa Ketik, pergi bincang. Bukan pergi bincang, pergi tanya mana Temo, macam mana Temo jatuh, Temo dekat mana, apa yang berlaku. Itu yang Ketik dengan Hippo bercakap dalam CCTV. Bukan pergi bincang pasal orang mati, kau bunuh ke apa ke. Bukan. Mak dia ni bila dah dapat duit, dah otak dia bengang sikit. Kenapa kulit mayat Temo mengkelupas? Bukan terbakar, bukan mengkupas. Dia macam mayat dah 3 hari duduk dalam air. 3 hari duduk dalam air, so dia bengkak air. Mungkin dia dah kena darah atas bot and kena toreh dekat kaki sebab Temo tu tak boleh berenang. Temo sebenarnya boleh berenang sebab masa orang kaji pasal kematian dia tu, Temo tu masih macam mana, masa dia jatuh air tu dia masih nafas lagi. Dia masih ada nafas lagi, tak meninggal lagi. Dia jatuh dalam air sebab dia sempat nafas untuk tarik tenaga dia untuk naik balik atas dasar air. Sebab apa? Sebab ada jumpa punya pasir dan selut dalam paru-paru. Maknanya dia ada sedut pasir kat bawah yang dia jatuh tu. Maknanya yang dia jatuh tu tak dalam, dekat je dengan jeti. Kak, mak dia macam nak plot twist story kan? Ya, betul. Yang dia buat SOS tu, Kak, apa maksud yang dekat? Tak dan Kak nak baca Kak, apa pula pasal yang pelampung putih tu nampak tangan nak capai dalam video? Okey. So, orang yang tak tahu, yang pelampung tu, dia orang suspend yang dekat situ adalah Temo. Sebab masa pelampung jatuh tu, macam ada orang tengah pegang pelampung. Tengah pegang pelampung tu. So, masa kemungkinan tu Temo tu dia tak meninggal lagi masa tu. Dia selamatkan diri untuk diri dia capai ke pelampung tu. So kawan dia mungkin tak nampak, mungkin dia sorok kat pelampung tu, dia sorok, dia pegang. So bot tu tarik dia slow-slow sampai ke jeti.
Jadi dia orang tak perasan. So dia orang ingat bila dia nak naik atas jeti, dia pergi angkat tu, dia ternampak kat tangan tu. So dia nampak, dia tarik, dia tekan balik untuk nak hilangkan bukti, nak hilangkan Temo tu. Dia tarik, dia tekan balik, dia tekan balik. So Manyak lekat kat situ. So Manyak tu betul-betul dengan Tok Bomo tu cakap kata ada dekat bawah punya jabatan. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan butang notifikasi. Kita jumpa lagi pada video akan datang.